أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم. Maksud, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sesekali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Surah Al-Baqarah ayat 120. Sedarkah kita bahawa agenda Yahudi dan Nasrani kini sedang menular melalui agama? Tahukah anda kedudukan agama Islam di negara kita kini sedang diancam bahaya? Interfaith Commission adalah satu master plan golongan Yahudi dan Nasrani untuk menyelewengkan akidah orang Islam. Interfaith Commission dulu dikenali sebagai Interreligious Council, IRC. Mereka menuntut supaya ia dijadikan sebuah badan berkanun yang ada kuasa mengubah ajaran agama Islam jika didesak oleh agama lain. Ianya mirip sebuah mahkamah dan suhakam yang melayan segala aduan dan keputusannya adalah muktamad. Golongan neokonservatif ini bukan sekadar tamak kepada minyak, malah jauh lebih dari itu. Mereka mahu melemahkan akidah orang Islam secara terancang. Suruhanjaya Antara Agama atau IFC digunakan sebagai alasan untuk menuntut kebebasan dalam beragama. Di Malaysia, penganjur penubuhan IFC ialah Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism dan Sikhism yang menyerahkan memorandum pada Majlis Peguam yang dipimpin oleh V. Harcharan Singh pada 21 Ogos 2001. Kemudiannya, pada 8 Disember 2001 telah diadakan satu Festival of Right dengan tema kebebasan beragama. Pada 10 Disember 2001, Majlis Peguam telah menganjurkan forum kebebasan beragama dan menerbitkan artikel berkaitan IFC dalam jurnal Insaf. Pada Januari 2005, sebuah yayasan Nasrani dari Jerman iaitu Konrad Adenauer Foundation telah menaja satu persidangan untuk menubuhkan draft undang-undang IFC di Malaysia. Konrad Adenauer Foundation, KAF, dan Institut Kajian Dasar, IKD, telah menerbitkan buku yang bertajuk Islam dan Dasar Pemerintahan. Buku ini dilancarkan oleh Khalid Jaafar, pengarah Institut Kajian Dasar, IKD, di Hotel Pearl International Kuala Lumpur. Buku ini ditulis berdasarkan pendapat dan pemikiran Ali Abdul Razik yang telah dibuang daripada Universiti Al-Azhar oleh kumpulan Majlis Muafakat Ulama Mesir. Kandungan buku ini mengecam dan mengkritik sistem khalifah dalam pemerintahan Islam yang didakwa bertentangan dengan hadis. Beliau juga mendakwa ajaran Islam tidak berkait dengan urusan pemerintahan dunia. Peter Schreier, wakil KAF di Malaysia, mengakui KAF terlibat secara langsung dalam penajaan Interfaith Council IFC di Malaysia. Beliau juga mengakui turut membantu keuangan kepada Institut Kajian Dasar IKD. Pengakuannya dibuat dalam akhbar The Sun 30 November 2006. Khalid Jaafar, pengarah Institut Kajian Dasar IKD, bergambar bersama mubalik Kristian ketika menghadiri persidangan antara agama. Sebelum diterajui Khalid Jaafar, pengasas utama IKD ialah Kamaruddin Jaafar, ahli Parlimen PAS Tumpat, merangkap Setiausaha Agong Parti Islam Se-Malaysia iaitu PAS. IKD merupakan instrumen untuk menyokong Anwar Ibrahim yang ditaja oleh Konrad Adenauer Foundation, KAF. KAF merupakan sebuah yayasan Jerman, think tank kepada Parti Christian Democratic Union of Germany, CDU. KAF turut mendapat tajaan daripada American Jewish Committee, AJC. Param Kumarasamy dan Pawan Cik Merekan adalah peguam Anwar Ibrahim.
Mereka ini dipercayai banyak mempengaruhi Bar Council. Interfaith Commission atau IFC menuntut kebebasan beragama di Malaysia. IFC menuntut 14 perkara. Yang pertama, anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam. Kedua, orang bukan Islam yang memeluk Islam hendaklah diberi kebebasan keluar dari Islam tanpa dikenakan sebarang tindakan undang-undang. Ketiga, kes orang Islam yang keluar dari agamanya hendaklah dikendalikan oleh mahkamah sivil. Keempat, perkataan Islam tidak perlu dicatatkan dalam maikat seorang Muslim. Perkara kelima, orang bukan Islam tak perlu peluk Islam sekiranya berkahwin dengan orang Islam, manakala orang Islam pula dibenarkan murtad untuk berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa boleh diambil sebarang tindakan undang-undang. Tuntutan keenam, seseorang atau pasangan suami isteri yang menukar agamanya dengan memeluk Islam tidak patut diberikan hak penjagaan anak. Perkara ketujuh, orang yang bukan Islam berhak menuntut harta pusaka ahli keluarga yang telah mati dalam Islam. Perkara ke-8, kerajaan mesti menyiapkan dana yang cukup untuk membina dan menyelenggara rumah ibadat orang bukan Islam serupa dengan rumah ibadat orang Islam. Perkara ke-9, orang bukan Islam tidak boleh dilarang dari menggunakan perkataan-perkataan suci Islam. Perkara ke-10 yang dituntut oleh IFC ialah Bible dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia mestilah dibenarkan pengedarannya kepada umum secara terbuka. Tuntutan ke-11, pelajaran agama bukan Islam untuk penganut semua agama, iaitu Kristian, Buddha dan sebagainya, perlu diajar di semua sekolah di Malaysia. Perkara ke-12 yang dituntut ialah program-program berunsur Islam dalam bahasa ibunda sesuatu kaum hendaklah ditiadakan. Program dakwah agama lain selain Islam pula hendaklah dibenarkan untuk disiarkan dalam bahasa ibunda masing-masing. Tuntutan ke-13 IFC ialah orang-orang Islam yang membayar zakat tidak sepatutnya dikecualikan dari membayar cukai pendapatan, dan wang hasil zakat sepatutnya digunakan juga untuk keperluan orang-orang bukan Islam. Desakan ke-14 IFC ialah sepatutnya perkataan Islam tidak disebut sebagai pilihan pertama masyarakat Malaysia, seperti dalam soal pakaian menutup aurat kepada pelajar sekolah. Semua tuntutan IFC ini adalah untuk meminda beberapa ajaran asas Islam dan merosakkan akidah orang Islam, seterusnya berpihak kepada kepentingan orang bukan Islam.